Share on a page. Jemput masuk. Jemput Zoom meeting. And plus platform familiarization. Minimizer plus. Okay. Okay, go live. Mana ni? Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak minta maaf sebab terlambat sikit sebab tadi saya dah test sebelum ni, petang tadi saya dah test dah mikrofon semua, tapi tiba-tiba mikrofon tak function pula. So lambat sikit tadi duk restart komputer lah sebab apa segala macam. Okay, so kita tunggu sekejap, dalam ada lagi beberapa orang lagi baru kita start lah. So sementara tu boleh share dululah kepada kawan-kawan. Ya, saya nak share juga ke dalam grup. Okay, saya share ke grup-grup Telegram juga. So supaya kita boleh berbincang lah malam ni. Okay, sementara tunggu beberapa orang lagi, saya ready kita punya slide presentation. Okay, sebelum saya teruskan, apa khabar semua? Sihat ke? Dah makan ke semua? So, dah solat isyak? Okay. Okay, dah ada beberapa orang, jadi insyaAllah kita start lah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua, selawat dan salam ke atas Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali seperti biasa saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua rakan-rakan Facebook dan ahli-ahli grup Easy Pro Trading Method yang dapat meluangkan masa pada malam ni untuk bersama-sama kita discuss satu lagi topik sambungan actually pada malam ni berkenaan dengan platform familiarization ataupun dalam bahasa Melayunya macam mana kita nak membiasakan diri dengan platform. So maksud platform ni adalah M+ platform lah. So seperti yang saya terangkan sebelum ni lah, M+ platform ni hanyalah salah satu daripada tools ataupun peralatan yang kita gunakan untuk trade saham. Okay, dia adalah satu tools, peralatan. Tapi sekiranya kita tidak dapat menggunakan peralatan tersebut dengan baik, kita tak dapat trade dengan bagus lah. Okay, sebagai contoh, let's say kita adalah contoh lah kan, macam saya sebelum ni kan saya adalah dentist. Okay, sebagai contoh, kalau saya tak reti cara nak gunakan
barang-barang dentistry, contoh macam kita nak tampal gigi kan, kita ada drill yang kecil itu, okey, ada drill yang kecil itu kan, compressor drill tu. Kalau saya tak reti nak guna benda tu, saya tak dapat nak buat tampalan dengan cantik. Bukan setakat saya tak reti gunakan drill tu, kalau saya tak reti nak maneuver drill tu menggunakan skill jari dan tangan, so tampalan tu jadi terlampau besar lah, terlampau kecil lah, kadang ada overhang dah dan macam-macam lah kan, dia punya masalah dia tu. So bila tampal je dia jadi tak cantik. So itu kepentingan tools. Kalau kita reti menggunakan tools dengan cara yang baik, insyaAllah kita akan dapat hasil yang baik. So sama juga dengan platform, trading platform. So trading platform ni satu daripada tools yang digunakan oleh traders untuk trade saham dengan lebih berkesan. Okay? Kenapa saya cakap dengan lebih berkesan? Sebab tools M+ trading platform ni banyak dia punya fungsi-fungsi dia yang ramai orang tak tahulah sebenarnya. Unless kita dah discuss, kita bincang dan kita explore, kita tahu one by one, insyaAllah kita akan dapat faham dan gunakan dengan lebih baik. Sebelum ni saya pernah tengok satu dokumentari National Geographic kan. So dia buat satu macam IQ test, bukan IQ test lah, dia just nak detect level kepintaran haiwan-haiwan. So level kepintaran haiwan-haiwan berdasarkan penggunaan tools, okay? Berdasarkan penggunaan peralatan dalam kehidupan. Contoh kan, macam memerang, okay, memerang, tahu kan memerang, beaver kan kita panggil. Memerang dia menggunakan batu untuk memecahkan cengkerang shell hidupan laut untuk dia dapatkan isi kat dalam. So dia tahu, maksudnya dia tahu batu tu adalah sesuatu yang keras yang boleh digunakan untuk pecahkan cengkerang shell tu. Okay? Sama juga dengan chimpanzee. Okay, chimpanzee kadang dia makan semut kan. Masa dia nak cari semut dalam lubang, kadang semut kan duduk dalam lubang yang dalam. So dia menggunakan ranting kayu. So dia cucuk ranting kayu tu masuk ke dalam lubang semut. Bila semut semut gigit ranting kayu tu, dia tarik keluar. So bila chimpanzee tu tarik keluar, dia makanlah semut tu kan. So maksudnya even dekat hidupan liar pun, haiwan-haiwan yang dekat luar tu dia tahu cara nak menggunakan tools yang ada dekat persekitaran dia untuk memudahkan kehidupan dia. Lebih-lebih lagi kalau macam kita lah kan, kita kan sebagai manusia kan, yang mana Allah Subhanahu Taala jadikan manusia ni sebagai sebaik-baik kejadian kan. Ayat dia tu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami, yakni Allah SWT, jadikan manusia tu dengan sebaik-baik kejadian. So maksudnya kita ni kita punya superiority level tu jauh lebih tinggi lah berbanding dengan haiwan-haiwan yang dekat bawah ni. So lebih-lebih lagi kita mesti menggunakan tools yang ada di sekeliling kita dengan cara yang terbaik lah, okay? Dengan cara yang terbaik. So salah satu tools yang ada untuk kita trade saham ni, tu je sebenarnya point dia kan nak cakap, adalah kita menguasai tools yang ada tu. Kalau let's say kita nak gunakan M+ punya platform, kita kuasai M+ punya platform. Kalau nak gunakan yang lain-lain macam RHB pun ada kan platform dia, Maybank pun ada, Kenanga ada, UOB ada, semua tools-tools tu ada. So adakah kita menguasai perkara tersebut atau tak? Okay, so untuk membuat ringkasan sedikit apa yang saya cerita tadi, dia macam ni. Saya tunjuk sikit lah kan. Kita pergi kepada slide lah. Dekat pasaran saham ni sebenarnya terdapat banyak perkara yang kita kena belajar. Okay, step by step lah. Salah satu perkara yang paling penting bagi saya, personally lah, ini personally saya punya personal opinion, adalah kita kena belajar cara menggunakan platform. So platform ni yang saya maksudkan adalah M+ punya platform tu sendirilah. Okay, M+ tu punya platform. So saya tulis kat sini, nak bagi mudah kan. M+ punya platform, tak kisah kalau macam tuan-puan gunakan selain daripada M+, boleh juga. Yang penting tuan-puan faham macam mana cara nak gunakan platform tersebut. Okay, so sebelum ni pun kita dah discuss sedikit macam mana cara kita nak faham platform tersebut. Ini adalah step yang pertama. So once tuan-puan dah buka akaun CDS, dah dapat username, password dengan ID kan, ID dan password, dah boleh login, dah boleh tengok dah platform tersebut.
So next step adalah macam mana cara nak gunakan. Tak semestinya nak tekan buy dengan sell semata-mata. Banyak lagi perkara-perkara lain yang kita boleh tengok dekat situ. Okay. Yang kedua adalah kita nak masterkan cara nak baca chart. Cara nak baca chart ni saya ajar dalam grup lah. Okay. Dalam saya punya online group coaching. Secara detail lah macam mana nak tengok chart secara general. Lepas tu kita nak tengok macam mana dia punya trend, macam mana dia punya support and resistance, macam mana dia punya extreme top, extreme bottom, bullish area, mana entry signal, exit signal, bila dia nak reverse, macam itulah. Dah banyak lagi. Dan yang seterusnya kita kena kontrol emosi. Kadang-kadang kalau siapa yang baru terlibat dalam pasaran saham ni, kita terikut-ikut dengan general, kita terikut dengan crowd. Maksudnya kita terikut dengan sentimen keseluruhan. Bila semua orang nak buy, kita buy. Bila semua orang nak sell, kita sell. Itu maksudnya kita terikut-ikut dengan sentimen. Yang istilah dia adalah crowd psychology. Okay, dipanggil ni crowd psychology. Ni bahasa Melayunya. Ataupun dipanggil herd mentality. Ni kalau macam nak study lebih detail, boleh google lah apa maksud herd mentality. So dalam istilah paling senang, kalau nak faham tentang herd mentality ni adalah sekiranya kita tengok biri-biri kan, biri-biri, apabila anjing gembala tu dia kontrol biri-biri tu kan. Apabila anjing gembala tu macam dia acah-acahkan nak serangkan biri-biri tu, so yang duduk kat depan sekali biri-biri tu akan ubah haluan. Okey. Bila biri-biri yang paling depan sekali yang berhadapan dengan anjing gembala tu ubah haluan, so yang kat belakang tu dia tak tahu apa. Dia follow je. Dia follow je yang biri-biri yang kat depan tu. Itu istilah dia crowd psychology ataupun dipanggil herd mentality. So inilah yang kerap berlaku dalam pasaran saham. So kalau macam bila tiba-tiba pasaran tu bearish, orang sell. Kita yang ada dekat dalam tu tiba-tiba semua orang dah sell ni, kita pun sell jugalah, kita pun sell juga sekali. So kadang-kadang kita tak tahu pun kenapa kita sell. Yang paling teruk sekali apabila kita tak tahu kenapa kita buy. Bila semua orang buy, kita pun buy juga sekali. Okay. Okay. So malam ni saya bukanlah nak cerita tentang benda ni, cuma ini just dia punya mukadimah dia. Secara detail ni memang saya ada kupas dalam grup lah. Okay. So malam ni kita nak pergi lagi sedikit lagi berkenaan dengan platform. Okay. So saya login dulu saya punya platform ni. Okay. So nanti kalau ada soalan-soalan nanti boleh tanyalah. Dr. Najib ada juga ke? Okay, ni dah ramai dah ni. Kita dah ada. Okay, selamat datang semua. Okay, so saya share balik ni screen. So hari tu kita dah discuss berkenaan dengan apa perbezaan antara account CDS dengan trading platform. Okay, dia macam ni. Saya sentuh sikit balik untuk kalau siapa-siapa yang baru join kan. Siapa-siapa yang baru join ni mungkin dia tak sempat dengar hari tu. Dia macam ni. Anda kita letak entiti paling tinggi sekali adalah bursa lah kan. Bursa. Lepas tu dia ada juga SC, okay? Dia ada juga SC. SC ni Security Commission lah. So, di bawah SC dengan bursa ni dia macam ni. Kalau kita buka account dekat sini dia panggil broker ataupun ADA, okay? ADA, Authorized Dealer Agency ataupun ADA lah, okay? So di bawah ADA ni duduk kat bawah SC, okay? SC yang control ADA ataupun syarikat-syarikat broker lah. So siapa-siapa yang nak buka account CDS, dia mesti kena melalui bursa dulu. Okay, trading platform. So dia mesti melalui bursa dulu. Okay, saya siapkan dulu dia punya ni. So account CDS kita buka melalui bursa. Okay, dekat sini account CDS. CDS ni maksudnya Central Depository Account, yang mana bursa yang kontrol lot-lot ataupun unit-unit yang kita jual dan kita beli. Okay, kita beli dan kita jual, bursa yang kontrol lah. Sebab tu bawah bursa ni dia ada bursa depository
dengan depository dengan bursa clearing. Tu. So di bawah itu baru ada account CDS. Okay. Ini saya just ulang balik je nak bagi clear sebelum kita tengok platform. Okay. So let's say kalau kita apply untuk buka account CDS, first borang tu akan ada dua bahagian. Satu bahagian kalau M+ ni dia akan ada bahagian yang dekat sini. Kalau let's say kita buka ada M+, M+ saya letak kat sini lah. Katakan broker ni adalah M+. Malacca Securities ataupun nama glamour M+ lah. Okay. M+ online. So saya letak dia punya anak panah ni nak bagi dia nampak smooth sikit. Macam tu. So let's say kita apply untuk buka account dengan Malacca Security ataupun M+, kita pun isi borang. So bila kita isi borang, yang kita hantar kepada M+ adalah borang produk detail dan client detail. Tu dia punya borang dia tu, nama borang dia lah. Manakala borang CDS, borang untuk apply CDS adalah dekat sini. Okey. Ni kena isi borang CDS. So dia akan combine kedua-dua ni. Bila kita dah apply borang CDS ni, borang ni akan dihantar balik ke bursa. So bursa akan proses, bila dah siap baru kita akan dapat account CDS. Tapi borang produk detail dan client detail ni akan dihantar ke Malacca Security dan Malacca Security akan provide trading platform. So bila kedua-dua dah lulus, kita akan dapatlah kita punya trading platform. Okay, kita akan dapat trading platform yang mengandungi kedua-duanya sekali, iaitu trading platform yang mana tempat kita nak tekan buy and sell yang ni benda ni kan, M+ punya platform ni, dan account CDS. Okay, account CDS ni ada bursa lah. Okay, account CDS. So dekat sinilah kita panggil trading platform plus CDS. Okay, sekarang ni ada lebih canggih lah, kalau nak apply just melalui bursa anywhere pun dah dapat dah. So yang tu dia panggil e-CDS, maksudnya tak perlu dah hantar borang fizikal, just gunakan apps bursa anywhere pun dah okey dah. Okay. Ini secara ringkasnya macam tu. So kadang-kadang dia masalahnya bila dekat sini lah, bila borang ni kadang salah isi nama, salah nombor IC, salah nombor telefon, tak ada isi particular. Contoh macam kalau ada IC lama tak isi IC lama, ataupun kita bagi gambar IC tu pula tak clear, bank statement tak ada cop pegawai bank dan sebagainya. Kalau online bank statement pula tak jelas dan macam-macam lagi dia punya problem tu kan. Bila ada masalah yang menyebabkan yang simple macam tu, dia menyebabkan permohonan tu jadi delay lah. Okay. Kalau sekarang ni pun permohonan memang dah makan masa yang agak panjang sebab lambakan borang-borang kan 3 hingga 4 minggu. Tapi bila ada lagi kesalahan pada borang, lagilah lambat. Okay, lagilah lambat prosesnya. Okay, so itulah sedikit yang kita dah discuss sebelum ni. And then sebelum ni juga kita dah bincang tentang password kan. Password tu sama dengan trading pin. So kalau kita nak tekan buy, contoh kita nak tekan buy macam contohlah kan, saya tekan buy convert. Bila saya dah masukkan 100 slot contohnya, lepas tu saya masukkan dia punya berapa-berapa je yang kita nak. Contoh kita nak terus match, kita ambil dekat CLQ level 1, kita tekan send now. Trading pin yang muncul ni, okay, trading pin yang muncul ni adalah password yang sama yang kita masukkan masa kita nak login tadi. Itu. Password yang sama. That's why saya tekankan sebelum ni, pastikan password yang kita nak set peringkat awal-awal kita nak masuk dekat account platform CDSM Plus ni, password yang sweet and simple. Maksudnya pastikan password kita mudah nak ditulis, mudah nak diingat. Tapi untuk kita lah, maksudnya kita cepat sebab bila kita nak buat order, kita nak kena masukkan password tu. So kalau password kita panjang pula, ada huruf besar, huruf kecil dan sebagainya, kita mudah lupa lah. Bila kita dah mudah lupa, kita dah kelar kabut. Kadang nak sell, password pula tak ingat, tak sempat dah letak set stop loss dan sebagainya, terus lupa. Okay, macam itulah. So just as a precaution, better kita just beringat awal-awal. Okay, kita beringat awal-awal. Okay, sebelum ni pun saya dah explain berkenaan muka surat yang ada kat sini kan.
And then kita pun dah discuss berkenaan dengan information yang ada dekat sini, macam transaction tu apa, last price, buy percentage, morning buy, afternoon buy, theoretical opening, change sector, maturity kalau warrant dan sebagainya. So dekat bahagian tengah ni pula, kalau siapa-siapa yang masih ingat saya discuss sebelum ni, ini kita panggil market depth. Okay, ini kita panggil market depth. Market depth ni maksudnya kedalaman market. Kalau let's say account kita baru je siap, kita ada default market depth ada 3 layer. Okay, ada 3 layer, 1, 2 dan 3. Kalau kita nak supaya M Plus buka sehingga 5 layer, kita kena trade at least sekali sebulan. Okay, once a month. Once kita dah trade sekali sebulan, kita dah boleh contact kita punya remiser, suruh remiser contact M Plus lah untuk bukakan 5 layer. Sekejap je, tak ambil masa lama pun. Okay, boleh buka 5 layer. Tujuan dia adalah bila kita buka 5 layer, kita boleh nampak market depth ni, berapa ramai orang queue dekat sebelah kiri, berapa ramai orang queue dekat sebelah kanan. Kita boleh nampak lebih jelas. Kalau let's say queue sebelah kiri tebal, maksudnya ramai orang nak belilah. Okay, kalau queue sebelah kanan tebal, maksudnya ramai orang nak jual. So dari situ pun kita dah tengok sedikit sentimen market pada masa tu. Okay, cumanya queue ni dia belum match lah, maksudnya dia cuma sentiment, dia belum betul-betul berlaku lagi. So once dia dah match, dia akan bertukar menjadi volume. Volume adalah sesuatu yang dah match atau sesuatu yang dah berlaku, tapi Q adalah sesuatu yang belum lagi berlaku. Q belum berlaku, Q belum berlaku, volume adalah yang dah berlaku. Okay. So kejap saya tengok dekat Zoom ni, kod ada soal, ada yang nak tanya ke apa ke? Setakat ni belum ada. Okeylah, belum ada soalan. Okey. So hari ni saya nak sentuh sikit berkenaan dengan macam mana cara kita nak buy. Actually ini adalah tujuan utama platform tu ada kan, sebab kita nak tekan button buy tu. And then bila kita dah tekan button buy, kita nak tekan button sell pula kan. So sebelum tu pernah dengar tak soalan ni? Soalan ni memang saya sentiasa share lah kalau setiap kali kita discuss tentang saham. Kalau sebelum seseorang boleh buat keputusan untuk jual dan beli saham, kita kena jawab 3W dulu. Okay? Pertama sekali kita kena jawab what to buy. Kalau kita dapat jawab soalan tu, baru kita jawab soalan yang kedua, when to buy. Okay. Lepas tu bila kita dah beli, baru kita jawab soalan when to sell. So once kita dah dapat jawab soalan what to buy, when to buy, when to sell, kita kena jawab soalan yang seterusnya adalah how to buy or sell. So soalan how to buy or sell ni salah satunya dekat sini lah. Macam mana kita nak beli? Tekanlah button buy. Macam mana nak jual? Tekan button sell. Okay. Let's say tuan-puan dah masukkan duit. Sebelum ni pun saya dah tunjukkan cara nak masukkan duit kan. Nak masukkan duit dekat sini. Dekat payment ni tekan deposit. Okay. So bila tekan deposit ni, tuan-puan boleh pergi sama ada nak gunakan manual transfer, maksudnya direct transfer daripada bank kita ke bank M Plus, ataupun guna FPX. Tapi saya cadangkan guna FPX lah sebab lebih cepat. Cumanya make sure jangan transfer menggunakan third party account. Kalau guna third party, contoh account ni dibuka atas nama kita. Okay, contohnya Ahmad. Okay, nama kita Ahmad, bank statement yang kita bagi pun atas nama Ahmad. Tapi tiba-tiba kita nak transfer duit daripada Zainun. Zainun kan. Duit tu daripada Zainun nak masuk ke CDS Ahmad, dia akan ada problem kat situ. Kadang-kadang M Plus akan skat. Dia akan query, ni duit dari mana? Ni duit dari mana? So kena clarify lah. Kadang-kadang pending, bila dah pending tu dia akan jadi problem lain. Kadang lambat nak masuk account kita balik. Tu masalahnya. So make sure kalau nak transfer daripada account kita sendiri kepada account kita sendiri. Okay, bank kita ke dalam CDS account kita. Ataupun kalau nak withdraw pun sama. Kalau nak withdraw daripada account CDS kita kepada bank atas nama kita. Withdraw lagi dahsyat. Kalau kita withdraw kepada akaun nama orang lain, kita boleh dikenakan denda dan penalti di bawah Akta AMLA. Okey, AMLA, Anti
money laundering. Itu denda banyak tu sebab kalau apa ni akta pengebahan wang haram kan. Tu. Okay. So once kita dah boleh jawab what to buy. What to buy ni actually soalan ni tak senang kita nak jawab sebab dekat platform ni macam mana cara kita nak pilih kaunter-kaunter yang berpotensi. Itu pun soalan yang kenapa adanya kelas-kelas cikgu-cikgu yang mengajar saham untuk jawab soalan tu lah. Macam mana cara nak pilih kaunter-kaunter yang berpotensi. Okey, tentang charge nanti kejap lagi saya explain. Okay? Charge ni sebenarnya kita dah discuss dah sebelum ni. Cara kita nak kira charge dan sebagainya kan. Okay. So, nak beli saham tu pun dia bukan simple. Kita kena tahu kenapa kita nak beli. Kalau let's say soalan pertama ni, okay, soalan pertama what to buy ni, kita nak beli apa? What to buy ni pun kita kena ada reason. Let's say kita nak beli counter katakan LKL. So, kenapa kita nak beli LKL? Apa sebab dia? Kalau kita dapat jawab, dia sebab ni berdasarkan ilmu yang kita pelajari lah. Kalau kita dah pernah belajar technical analysis, kita boleh bagi reason berdasarkan technical analysis. Kalau kita dah belajar fundamental analysis, kita boleh jawab berdasarkan fundamental analysis. Kalau kita seorang value investor, kita boleh jawab berdasarkan value investor punya point of view, macam tu. So kita kena jawab sendiri kenapa kita nak beli LKL, macam tu. Contoh lah kan, contoh. Ada soalan sikit. Tiap-tiap bulan kena trade untuk 5 layer market depth. So jika plan nak swing, tiap bulan kena request market depth. Dia macam ni, kalau let's say kita nak market depth tu 5 layer, kita kena trade at least sekali sebulan. Kalau kita swing, contoh kita masuk sekali, lepas tu kita nak jual 3 bulan akan datang. 3 bulan akan datang tu lah barulah kita layak untuk dapat market depth 5 layer balik. So bulan, contohnya kita beli bulan Julai, 1 hari bulan Julai. So 1 hari bulan Ogos tu kita punya market depth akan jadi 3 layer balik. Akan jadi 3 layer balik. So kalau kita nak activate kan, tapi kita nak jual 3 bulan akan datang, tunggu je lah. Sebab kita nak swing kan, tak perlu nak tengok hari-hari kan. So nanti bila kita dah jual tu, barulah dikira sebagai satu transaction lagi, barulah kita boleh activate balik 5 layer. Okay. Berkenaan dengan charge broker, beli akan dikenakan charge sekali, jual pun akan dikenakan charge sekali. So kalau M plus, minimum brokerage fee adalah RM8. RM8 minimum, ataupun 0.08 untuk swing dan 0.05 untuk intraday. Intraday maksudnya beli hari ini, jual hari ini. Okay. Kalau BTST consider swing lah sebab beli hari ini, jual besok. Okay. Itu istilah-istilah yang digunakan pakai lah. Intraday lah, BTST, swing dan sebagainya. So kalau let's say kita nak swing lama, memang kita akan di-charge 0.08%. Okay, ataupun minimum RM8. Sekiranya modal kita lebih daripada RM50,000, M plus akan charge 0.05%, sama dengan intraday. Okay, tu tapi kena modal besar lah. Okay, once kita dah tahu apa kita nak beli, contoh kita dah kaji pada platform ni kan, kita dah tahu kita nak beli, contoh kita dah tengok indeks. Ni kalau tuan-puan nak tengok indeks secara generally, boleh tekan ni dekat atas sebelah kiri ni, okey, atas sebelah kiri. Sini adalah stok, okey, stok ni adalah apa yang kita tengok sekarang. Okey, dekat sini stok, saham-saham lah, stok ni saham lah kan. Ada orang panggil security, ada orang panggil stok, okey. Kita tengok kat sebelah dia indices. Indices tu adalah untuk kita tengok indeks. Indices ni maksudnya indeks, banyak indeks kan. Kita boleh tengok dalam dua paparan. Satu adalah listing, dia list satu-satu. Satu lagi melalui teknik analisis. Cuba kita tengok one by one. Okay. Ni dekat sini. Sebelah sini adalah listing. Kita boleh nampak satu-satu. Okay. Kalau kita pergi ke sebelah dia, dia akan paparkan kolom-kolom besar macam ni. So, saya lebih prefer yang ni lah sebab kita boleh nampak terus dia punya chart dia untuk indeks. Okay. Untuk indeks tersebut, contoh kalau dekat sini kita boleh tukar-tukar. Okay, kita boleh tukar-tukar. Kalau macam desktop punya paparan tu besar, kalau saya pakai 27 inci kan, nampak besar sikit lah.
So dekat sini contohnya dekat sini saya letak yang FBM KLCI, tapi saya nak tukar. Contoh saya nak letak utilities. Right click dekat mouse tu kan. Kita punya mouse tu tekan right click, klik kanan, tekan utilities. So dia akan tukarlah pergi utilities. Kalau nak tukar balik FBM KLCI, tekan je lah FBM KLCI macam tu. So dekat teknologi, katakan kita tak nak tengok teknologi, kita nak tukar pergi transportation. Tekan je transportation logistik, dia akan tertukarlah. Okey. Kalau nak kembali balik ke teknologi, cari balik teknologi. So disebabkan dia ada 9 sahaja paparan, so kita boleh tengok 9 sahaja secara serentak. Okey, dekat situ. Tapi kalau kita nak tengok semua sekali, kita boleh tekan yang sebelah kiri itulah. Yang macam gambar muka surat tu, dia akan list down kan. Dia akan list down semua sekali. Cuma dalam bentuk angka lah. So yang ni kita boleh sort lah berdasarkan dia punya kolom-kolom yang ada kat atas tu. Kolom-kolom ni kita boleh drag. Contoh kita nak letak apa? Nak letak transaction paling depan. Letaklah transaction paling depan. So ini tak boleh nak sort atas bawah. Cuma kita boleh drag ke kiri ke kanan je macam tu. Okay. Dia punya change percentage apa semua tu kita boleh ubah-ubah. So data-data kat sini kita boleh bacalah apa yang ada dekat situlah. Okay. So yang tengah-tengah ni yang saya suka tengok. Ini. Sebab kita boleh nampak dengan jelas apa sectorial index yang naik ataupun yang turun. Contoh macam hari ni 15 Julai kan. Teknologi memang cantik lah. Dia buka tadi, dia buka jam 9 tadi, dia drop dulu sekejap. Tapi bila dah dia drop, dia naik balik sekitar dekat sini. Okay, macam ni. Saya bagi contoh sikit. Kita kaji sikit kan teknologi punya indeks. Okay. Dekat sini harga buka pukul 9 ni. Okay, situ harga sektor tu buka. Sebaik sahaja buka, teknologi naik sekejap. Lepas tu dia pun drop. Okay, dia drop. Lebih kurang jam 10, lepas tu dia naik balik. So bila dia naik balik, teknologi punya kenaikan dia berjaya mengatasi harga yang dia mula-mula buka tadi. Okay. Dia berjaya mengatasi harga dia mula-mula buka tadi. Dari situ kita dah nampak yang dia dah berubahlah daripada drop tadi, dia slowly naik balik. Okay, dia slowly naik balik. So kita tengok sekitar tengah hari tadi adalah confirmation perubahan trend lah untuk teknologi punya sektor. That's why sebelah petang tu teknologi punya sektor banyak yang naik. Okay, that's why sebab dia punya perubahan trend dah bermula dekat situ. Okay, tapi saya tak adalah nak discuss detail tentang benda ni sebab nak kaji tentang pergerakan chart. Ticker chart ni kena belajar detail tentang wave. Okay, nak kena tahu wave dia macam mana. Itu memang saya ajar detail lah untuk ahli-ahli grup saya lah dekat dalam grup online coaching, Easy Pro online coaching. So, satu lagi, kalau tuan-puan tengok dekat sectorial index ni, apa yang menariknya dekat M+ ni, saya ingat mungkin platform lain pun ada juga. Tapi saya just nak tunjuk yang ni. Okay, saya nak tunjuk yang ni. Kita klik, contohnya saya tengok FBM KLCI punya sectorial index kan. Saya double klik kat sini. Bila saya double klik dekat situ, first kita boleh tengok lebih jelas lah kan daripada harga buka jam 9 tadi. Okay. Dia buka jam 9 tadi. Satu lagi, sebenarnya kenapa sebelum pukul 9 dah ada data? Ni tengok kan yang warna hijau ni, hijau yang gelap ni. Yang ni berlaku sebelum pukul 9. Kenapa sebelum pukul 9 data dah ada? Sebab dah ada orang queue sebelum jam 9 pagi. Apa-apa yang berlaku queue sebelum pukul 9 pagi, dia dah rekod dah sebenarnya. Tapi yang dikira valid adalah selepas jam 9 lah. Apabila sebaik sahaja market buka jam 9, itu baru dikira sebagai valid punya data. Sebab sistem baru betul-betul berfungsi kat sinilah jam 9. Sebelum jam 9 tu dipanggil sebagai theoretical opening price. Okay, ataupun TO. TO ni kalau tengok dekat sini, saya tunjuk salah satu contoh counter lah. Okay, contoh macam Supermax, theoretical opening. Kalau macam closing, dia punya theoretical closing. Kalau sebelum market buka jam 9, dia panggil theoretical opening. Okay, kalau perasan besok kita boleh tengok lah. Pagi-pagi tu sebelum jam 9 dia akan ada TO, maksudnya theoretical opening, harga yang dijangka buka pada jam 9 nanti. Itu besok lah kan, pagi. And then sebelah petang pula selepas jam 4.50,
sebelum jam 4.50 dia akan rehat 5 minit kan, 4.45 sampai 4.50. Dalam masa tempoh 5 minit tu sistem akan calculate theoretical closing price. Okey, nanti tuan-puan tengok balik theoretical closing price dekat situ. Okey, so kita tunjuk ini tadi index. So apabila indeks buka, contoh macam tadi buka sahaja immediately jam 9 indeks drop. Okey, dia drop. So itu dah menunjukkan bahawa sentimen adalah bearish lah. Okay? Sentimen adalah bearish. Selagi mana indeks tak berjaya naik lebih tinggi, dia naik sekejap betul dia drop balik kan. Sekiranya indeks tak berjaya maintain ke atas, memang kita expect dia punya wave dia menurun ke bawah. So dari awal, dari awal ni kita dah nampak dah memang indeks memang tak kuat lah hari ni. Okay, memang indeks tak kuat hari ni. So dia punya wave tu pun sedang menurun ke bawah. So apa yang drag indeks pada hari ini adalah yang ini. Kita nampakkan lagging movers ni adalah apa-apa counter yang drag. Dia drag indeks turun ke bawah. So kalau kita tengok ini yang mata indeks, penyumbang kepada mata indeks. So dia punya perubahan dia negatif 1.4 mata. Okay. Negatif 1.3. Negatif 0.113. So yang ini yang drag indeks jatuh ke bawah. So yang ini cuba untuk compensate kejatuhan indeks tapi tak kuat lah, tak cukup kuat. Okay. Kalau kita tengok semasa indeks naik, yang ini akan lebih tinggi lah kenaikan dia berbanding dengan yang ini. So sektor-sektor yang support indeks hari ini tak kuat berbanding dengan sektor-sektor yang drop, yang tarik indeks drop ke bawah. Okay. So mostly sektor-sektor yang ada dalam indeks ni adalah blue chip. Okay, sektor yang blue chip lah, maksudnya apa ni? Counter-counter yang mahal lah, counter-counter blue chip. Yang dari segi fundamentally dia anggap sebagai kukuh lah. Okay, sebagai tanda aras kepada indeks Bursa KLCI. So untuk makluman tuan-puan, kita ada lebih kurang 30 counter index yang ada dekat FBM KLCI. Mana nak tengok boleh Google je sebenarnya. Okay. Kalau macam kita nak cari kan 30 index 30 FBM KLCI component stock, kat sini dah ada dah, boleh Google je. Tengok kat mana, cuba kita tengok dekat sini Yahoo Finance. Dah ada dah. Okay, top 30 components yang ada dalam FBM KLCI. Yang ni yang latest lah hari ni. So kita ada macam-macam, Maxis, KL Kepong, Genting pun ada, Aziata, Sendarbi, Dialog, banyak lah. So ada 30 kat dalam tu. Simple, just Google dah boleh tahu dah. Okay. So ini sebahagian yang aktif pada hari inilah yang aktif, dan ni sebahagian yang aktif dropping, yang ni aktif naik. Itu berkenaan dengan indeks. So kita boleh nampak lah indeks buka, ini adalah harga tertinggi indeks pada hari ini. Ini adalah harga terendah indeks pada hari ini. So kita nampak kejatuhannya sebanyak negatif 13 mata dekat sini. Okay. Negatif 13 mata. Okay. So kita tengok yang lain. So itu berkenaan dengan indeks. Contoh, kalau macam hari ini, sektor teknologi sedang naik. Okay, sektor teknologi sedang naik. So kita nampak indeks turun tapi sektor teknologi naik. So ada peluang dekat sektor teknologi. Kita pun double click dekat sektor teknologi. Bila kita double click, kita boleh tengok dah apa yang menyebabkan sektor teknologi naik adalah counter-counter ini. Counter-counter yang dekat leading movers. Okay, saya ambil dia punya screenshot dia. Leading movers ni lah yang menyebabkan sektor teknologi naik. Manakala lagging movers ni yang menyebabkan sektor teknologi turun. Tapi disebabkan oleh leading movers ni kuat pada hari ini, dia mengatasi lah, okay? Dia mengatasi lagging movers. Okay? Contoh macam Franken, JCY, MI, Unisem, UWC, DNEX, DNO, VSTEC, Pentadisonic ni kenaikan dia lebih kuat berbanding dengan yang ni. So indeks teknologi boleh naik macam itulah. Okay? Cumanya dekat sini dia tak adalah tanda patuh syariah tu. Kalau macam tuan-puan nak tengok mana dia punya patuh syariah tu, kena tengok balik lah, kena type lah. Contoh nak tengok DNO kan, macam tu je. So kalau let's say ada tanda kecil bulat tu, tanda kecil bulat tu, itu adalah tanda dia patuh syariah. Okay.
Ada soalan, macam mana tahu signal naik? Macam mana tahu signal naik ini sebenarnya ini adalah perbincangan yang lebih detail dalam grup. Kalau saya punya grup tu, dalam grup online coaching tu kita ada indicators lah. Sebagai contoh lah macam ni. Ini contoh dia. Saya tunjuk kat sini lah. Sekejap mana dah. Saya punya Google. Biasanya saya akan gunakan Trading View. Okay, dekat Trading View ni saya dah letakkan indicators. Okay, indicators tu yang kita buat sendiri. Yang tak show tu maksudnya dia tak ada perubahan. Yang tak show tu dia tak signifikan lah. Sama ada tak didagangkan ataupun tak signifikan. Okay. Contoh macam Top Glove ni. Okay, Top Glove. Kita dah ada ini yang saya punya indikator lah yang saya share dekat ahli-ahli group. Kita dah ada signal sebenarnya mana entry, mana exit, mana entry, mana exit. Itu sebenarnya memudahkan lagi untuk trade lah. Tapi ini cerita lain. Ini cerita yang ini. Ni. Chat mastery. Ini dekat sini. Yang sekarang ni yang kita bincang adalah yang ni, yang first part. Yang second part ni saya discuss lebih detail dengan ahli-ahli group lah. Sebab kalau kita nak betul-betul sukses, kita kena master berkenaan dengan chat mastery. Kena mahir betul-betul tentang chat. So salah satunya menggunakan indicators yang ada lah. So dia lebih detail. Okay, contoh. Saya ambil contoh macam VS tadi kan. VS tadi naik dengan cantik. Okay, VS naik dengan cantik. Sebelum dia naik dengan cantik pada hari ini, sebenarnya dia punya entry signal lagi awal lagi. So entry signal yang first pada 9 Jun 2020, entry signal yang sebelum tu lagi adalah pada 31 Mac 2020. So ada entry signal, apabila muncul exit signal boleh exit dulu. Ada balik entry signal, entry balik. Ada exit signal, exit dulu. Lepas tu ada lagi beberapa tanda-tanda entry signal ni, boleh entry balik. Kalau nak tengok lebih jelas, kita boleh tengok weekly lah. Kalau macam weekly, dia ada entry signal weekly dekat sini 9 Jun. Dia baru je ada exit signal pada 13 Julai. So kalau dari 9 Jun ke 13 Julai tu, kalau masih hold, dah berapa persen dekat situlah. Okay. Itu berkenaan dengan signal. Tapi saya bukanlah nak cerita detail tentang signal. Ini cerita lain. Ini dalam grup lah saya akan discuss lebih detail. Hari ni kita discuss dulu apa yang ada dekat platform. Sebab kalau kita dah masterkan platform tu pun, sebenarnya kita dah ada satu advantage sebenarnya untuk lebih sukses dalam trading. Okay. Macam mana nak join online coaching? Nanti lepas ni, sebelum kita tamat nanti saya akan bagi saya punya laman web lah. Kita boleh check lah dekat laman web tu. Ada information apa semua yang ada kat dalam tu. So macam contoh energy kan. Energy dia buka je, dia sideways, lepas tu dia drop sikit, dia naik balik. Tapi energy berjaya break dia punya ketinggian yang awal pagi tadi. That's why dia ada tanda-tanda positifnya dia akan naik balik macam tu. So ini ketinggian yang tertinggi tadi, tapi dia break dekat sini. So menunjukkan ada tanda-tanda dia akan naik petang tu, sebelah petang tu. So that's why dia naik sikit lah sebelah petang. Kenapa sini drop? Sebab kita rehat 5 minit kat situ. Kalau siapa-siapa yang tak perasan, antara 4.45 hingga 4.50 kita ada rehat 5 minit. Rehat 5 minit tu penting sebenarnya sebab sistem dia nak calibrate balik. So saya lukis sikit dekat sini. Ini adalah time Bursa Malaysia beroperasi. Okay. Dia start pukul 9 pagi buka. Okay, 9 pagi. 9 pagi ni dipanggil open. Okay, open. Tapi sebelum 9 pagi, okay, sebelum 9 pagi, dia panggil pre-open. So kalau perasan, dekat atas tu kan, dekat bahagian sini, atas ni, dia akan muncul pre-open. Tapi kalau sekarang ni close lah. Sekarang dah close lah. Okay. Dia akan tulis pre-open. So jam 9 dia open. Sampailah pukul 12.30. Okay, 12.30 tengah hari. So market akan rehat. Rehat. So siapa-siapa yang buat queue kat situ, masa market rehat tu, apabila jam 2.30 market buka, okay, 2.30 petang market buka, yang ni open.
Apabila jam 2.30 market buka, siapa-siapa yang queue antara jam 12.30 sampai 2.30, dia punya queue tu akan jadi warna purple. Ini saya dah sentuh dah sebenarnya sebelum ni. Dia akan jadi warna purple. Contoh kan, kalau tuan-puan buka dekat sini, right click DNO punya counter ni kan, kita tengok dekat sini, yang nombor 2 ni, okay, tengok dekat sini, nampak tak yang warna purple tu? Yang ni. Yang ni adalah waktu rehat. Okay, waktu rehat. Siapa-siapa yang queue dah match pada waktu rehat. Contoh, ni, 125 lot ni. Tengok, jam dia punya match dia adalah pada jam 2.30. Sebenarnya dia queue pada waktu rehat tu. Mungkin jam 1 ataupun mungkin jam 1.30 ataupun 12.45. Macam tu. So, once market dah buka jam 2.30, dia akan match tapi dia warna purple. So, kena tengoklah sama ada purple tu purple buy ataupun purple sell. Sama juga dengan 5 minit rehat jam 4.45. Okay. Apabila market buka jam 2.30, dia akan running sampai pukul 4.45 petang. So 4.45 ni dia rehat sekejap. Okay. Dia close. Rehat lah masa ni. Rehat 5 minit. Okay. 5 minit break. And then 4.50 petang baru buka balik. Tapi apabila market buka 4.50 petang, dia akan tulis kat situ pre-closing. Maksudnya dia dah ready untuk tutup lah. Okay. Kalau queue waktu market tutup boleh. Boleh, tak ada masalah. Cumanya bila market buka besok dan match, dia akan jadi warna purple lah macam saya cakap tadi. Cumanya kalau kita queue waktu market tutup, kita tak boleh nak cancel order sehinggalah market buka balik. Kalau kita tiba-tiba alamak nak queue 100 lot tapi tertulis 10 lot. Kita pergi tekan 10 lot. So kita nak cancel tak dapat sebab sistem tutup. So kena tunggu besok lah kalau nak cancel kan. Mana tahu kok besok tiba-tiba dah match. Kalau nak beli 100 lot kena tambah lagi 90 lot lah. Jadi 2 lah brokerage fee kena charge. Okay. So 4.50 pre-closing. And then sistem akan tutup pada jam 5 petang. Okay, jam 5 petang. 5 petang ni dah tutup dah, close. Okay, so ada 2 masa apabila kita queue pada waktu tersebut dia akan jadi warna purple, iaitu antara rehat tengah hari sampai jam 2.30 dan rehat 5 minit. Itu. Selalu ada orang tanya kan, kenapa warna purple? Itulah jawapan dia. Okay, rehat queue masa tu. Maksud kalau B percentage yang ada 10%, 50%. Sebelum ni pun saya dah share dah sebenarnya berkenaan dengan column B. Yang column B ni saya pergi depan balik. Saya pergi yang dekat most active. Kalau B ni kan, B percentage ni merujuk kepada buyer. Okay, jumlah buyer. Yang tu merujuk kepada dekat sini. Okay, kalau ya B percentage ni, perasan tak saya screenshot ni. Sekejap, saya ambil screenshot macam ni. B percentage ini adalah merujuk kepada buy rate dekat sini. Contoh ini adalah Supermax. Okay, ini adalah Supermax. Mana dah? Saya screenshot lebih besar lah. Macam ni. Nampak sikit. So ini adalah counter Supermax. Ini adalah B percentage kan. Dia merujuk kepada buy rate yang ada dekat sini. Yang 46% ni adalah yang ini. 46%. Okay. 46% ni adalah mewakili jumlah buyer. Okay, jumlah buyer pada hari itu. Maksudnya hari inilah yang ni tadi kan. So ada seramai daripada 100% jumlah traders yang jual beli pada hari ini, seramai 46% sahaja buyer. Okay. Dia tulis dalam percentage. So selebihnya adalah seller lah. That's why harga drop. Okay, that's why harga drop sebab seller kurang. Buyer kurang, seller lebih ramai. Kalau kita tengok yang buy percentage ni tinggi, contoh XOX, okay, sampai 76%. Maksudnya apa? Cuba kita tengok XOX. Maksudnya 76% tu adalah buyer. Okay, pure buyer. So selebihnya adalah seller. So sikitlah seller berbanding dengan buyer. That's why petang tadi saya ada discuss dalam group tentang counter BTST. XOX salah satu daripada counter yang kita share, counter yang berpotensi. Okay, counter yang berpotensi. Walaupun dia super penny tapi dia agak cantik. Okay, dia agak cantik. Ini bukan buy call. Apa-apa kena buat decision sendiri. So tuan-puan
tuan puan kena tahu yang ni, what to buy ni. Kalau dah dapat jawab soalan pertama tu what to buy, baru pergi soalan kedua when to buy, and then barulah when to sell dan how to buy and sell. So sekarang yang kita bincang adalah bagaimana untuk buy and sell. Okay, bagaimana untuk buy and sell. So let's say kita dah pilih satu kaunter, macam mana kita nak tekan buy? So paling mudah adalah kita right click, okay, nama kaunter tersebut. Kalau M+ boleh right click sahaja ataupun tekan Ctrl B, tapi biasanya saya right click ataupun saya tekan yang atas ni je. Nampak tak yang basket tu? Nampak yang basket tu? Yang apa ni, cat belian tu kan, basket. Bila kita tekan buy tu, dia akan muncul dekat sini. Ada quantity, ada price. Okay, quantity tu kita boleh masukkan berapa jumlah lot yang kita nak beli. Contoh, kita nak beli 100 lot. Contoh lah kan, 100 lot. So dekat sini pun dia dah ada dah dalam gandaan lot. Okay, untuk lebih mudah sebenarnya, kita kena faham maksud lot tu apa. Saya tutup balik ni. Satu lot, ini saya expect tuan puan dah tahu dah sebenarnya, bersamaan dengan 100 unit. Okay, satu lot bersamaan dengan 100 unit. Katakan kalau satu unit tu berharga 40 sen. RM 0.0 RM 40 sen. Jangan saya nak call dulu. Okey. Katakan satu unit berharga 40 sen. Kalau satu lot adalah 100 unit kali 40 sen kali RM 0.40. Macam tu je lah. Okey. Bersamaan dengan RM 40. Tapi itu adalah minimum lah. Okay, minimum pembelian adalah RM40. Itu adalah minimum kita boleh belilah sebenarnya. So kalau kita tekan 100 lot automatik lah kali dengan 100 unit kali dengan harga yang kita nak beli RM 0.40. So dia akan jadi berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. Dia akan jadi RM4,000. Lebih kurang macam tu lah. Tu. Secara mudahnya macam tu. Okay. Ini pun sebenarnya saya dah discuss dah sebelum ni. Kalau kita beli 2 kali dalam satu hari untuk satu kaunter, macam mana pengiraan harga dia? Dia akan average. Dia akan averagekan. Satu kali pembelian akan di-charge satu brokerage fee. Pembelian kali kedua akan di-charge satu lagi brokerage fee. So dia akan ada 2 kali brokerage fee. Okay, 2 kali brokerage fee dan dia akan averagekan lah. Okay. Ataupun kalau kita beli, contoh kita beli Comfort. Lepas tu kita jual dalam hari yang sama. Lepas tu kita beli balik Comfort petang. Kita jual pula dalam hari yang sama. Dia akan kira 2 kali lah. Okay, dia akan kira satu beli, buy, dah kena charge dah kat sini. Okay. And then kita pun sell. Dah kena charge. Kalau kita beli juga kali kali kedua, dia second charge lah. Second charge. Okay. And then kita sell kali kedua pada hari yang sama pun dia akan kenakan second charge. Tapi dia punya charge ni, dia akan averagekan berdasarkan jumlah lot dan harga pembelian. Sama juga dengan sell. Dia akan averagekan. So yang first dia akan tambah. Okay. Mana ikon tambah? Macam ni. Dia akan tambah. Kat sini. Yang ni pun dia akan tambah. Okay. Macam tu lah. So dia akan hasilnya kat sini lah. Kat bawah tu lah. Dia akan averagekan macam tu. Ya, ni sistem yang kira lah. Okay, kalau saya nak kira secara detail memang payah sikit lah. So dia akan jadi average. Average price untuk buy, dia punya cost brokerage tu, dan average cost untuk sell, cost brokerage. Sebab tu kalau swing kan, kita adalah swing traders, kita kurang terdedah kepada charges brokerage fee sebab kita macam urusnya transaction tu tak terlalu kerap. Kalau kita adalah scalper, kita lebih terdedah kepada brokerage fee. Macam tu je lah. Tapi scalper dia lebih cepat lah kan, lebih cepat jual beli kan. Tapi kalau swing ni ambil masa yang lama sikit. So depend, bergantung kepada trading style. Yang tu kita kena belajar lah.
siapa-siapa yang nak terlibat dalam pasaran saham ni, dia kena tahu apa dia punya trading style. Kalau dia seorang scalper ataupun suka intraday ke apa kan, intraday ke apa, dia just asah je lah dia punya skill intraday dia tu. Kalau dia seorang swing, asah je lah skill dia sebagai swing. Kalau dia tak sesuai untuk mana-mana, better dia jadi investor. Investor lagi relax. Okay. Investor ni, contoh investor yang terkenal dekat dunia adalah Warren Buffett. Warren Buffett adalah salah seorang investor yang memang very successful lah, sebab prinsip-prinsip yang dia pegang. Tapi ada juga kita bagi traders lah kan. Traders ni termasuk scalper atau swing. Kadang-kadang kalau short term pun dia masih lagi consider traders. Traders yang tersohor dekat dunia ada ramai sebenarnya. Tapi yang latest ni, yang terkenal baru-baru ni, seorang Jepun tu kan. Apa dah nama dia tu? Takeshi Kotegawa. Nama dia. Kalau tuan-puan nak tengok dia punya YouTube, cari je dekat Google. Takeshi Kotegawa. Dia adalah macam idola lah kan untuk siapa-siapa yang traders ni kan. So dia dah dalam masa 8 tahun dia berjaya buat berapa bilion lah. Dia dah cecah bilion lah angka dia. Tapi dia bukan investor, dia seorang traders. Tapi dia punya kekayaan dia dah cecah bilion walaupun dia trade. So macam mana? Apa rahsia dia tu sebenarnya? So dia ni salah seorang lah saya punya idola jugalah kan. Idola lah. Okay. Sebenarnya saya nak tunjuk button buy ni. Kita abaikan XOX, dia terlampau penny. Tapi boleh, tak ada masalah. Kita cuba tengok FP Group. Let's say kita nak beli FP Group ni 100 slot. Okay, 100 slot kalau kiraan kan. Kita kira secara mudah je macam ni. Katakan kita nak beli FP Group ni pada harga best sell dekat 1.060. So berapa modal yang kita nak? Kena ada 100 kali 100 sebab satu lot bersamaan dengan 100 unit kan. Lepas tu kali dengan 1.060. So modal kita kena ada lebih kurang dalam 10,600 lah. Okay, kalau kita nak beli 100 slot. Okay, 10,600 tu nanti once kita dah tekan button send now ni, dia akan minta password, trading pin dan sebagainya kan. Bila kita tekan OK, kalau let's say modal kita yang ada dekat available trading limit tu tak cukup, dia akan reject. Dia akan reject. Kalau cukup, dia akan terus lepas lah. Kalau tak cukup, dia akan reject. Okay. And then trading pin ni kita boleh minta kat sini. Always ask for trading pin. So setiap kali nak tekan, dia akan minta trading pin. Kalau saya suka yang ni. Ask for trading pin only once per browser session. Maksudnya kalau kita nak kerap jual beli, pilih yang tengah ni lah. So sekali je lah dia minta. Lepas tu kita nak tekan jual beli cepat-cepat. So dia dah tak minta dah. Okay. Okay, let's say kalau kita tak nak beli sekarang, kita nak beli nanti, tapi kita dah set dah kalau sekiranya harga cecah level tu dia akan match untuk belian, kita boleh set dekat sini good till date. Okay, GTD dipanggil. GTD ni maksudnya apabila kita punya order tu belum lagi match, selagi mana dia tak cecah harga tu, dia akan queue lah. Dia akan queuekan untuk kita sampailah cecah harga yang kita nak tu. Bila dah match, baru dia akan execute kita punya order. So kita boleh set dalam tempoh 30 hari daripada sekarang. Okay. So dalam tempoh 30 hari tu kita dah boleh set dah bila dia akan execute lah. Okay. Kalau selagi mana tak match, kalau contohnya dah sebulan kita queue tak match juga, habis je 30 hari, dia akan expired. Okay. Kalau kita tak letak GTD, kita cuma letak day je, maksudnya hari yang sama. Lepas pukul 5, apa-apa order yang tak match, dia akan expired. Itu kalau kita letak day. Kalau kita letak GTD, dia valid selama sebulan. Biasanya orang akan gunakan untuk sell sebenarnya. Tapi untuk buy pun boleh juga. Okay, untuk buy pun boleh juga. Option ni apa? Option ni saya tak pernah guna. Tapi bolehlah kalau nak cuba-cuba kan. Tengok apa benda yang dekat dalam ni. Use default pun okay. Okay. So katakan kita dah beli. Okay, kita dah beli, dah kena charge brokerage dan sebagainya, kita pun nak jual. So nak jual ni sebenarnya dia ada dua cara. Sama ada kita nak jual secara normal
ataupun kita nak letak stop loss. Stop loss ni adalah salah satu features yang barulah diperkenalkan. Rasanya dalam setahun lebih macam tu. Tak, dah lama sebenarnya, daripada 2018 dah ada dah stop loss function. So kita tekan sebelum tu apa-apa yang dah match, katakan kita dah beli FPG tadi kan, FP group tu kan, dia akan masuk dalam order status. Apa-apa yang dah match, apa-apa order yang belum match, dia akan masuk dalam order status. Once dia dah match, dia akan bertukar daripada order confirm kepada order match. Okay, macam ni. Secara mudahnya, apabila kita buat order, sesuatu order, dia hanya tulis order, status dia adalah confirm. Selagi mana status dia confirm, kita boleh cancel anytime, tak ada charge. Okay, saya letak dalam bracket, masih boleh cancel anytime dan tak dikenakan charge brokerage sebab dia belum match. Okay, brokerage. Tapi once dia dah daripada confirm bertukar menjadi match. Match ni maksudnya kalau kita nak buy, dah ada seller yang tunggu, dia pun match. Okay, bila dah match, urus niaga dah sah, yang ini kita dah tak boleh cancel. Okay, tak boleh cancel. Kalau nak jual, kalau nak hanya boleh jual lah. Hanya boleh jual sekiranya kita buy lah. Okay, sekiranya kita buy. Sekiranya tadi kita buy. Itu beza confirm dengan match. So once dah match, kalau kita buy dah tak boleh cancel, hanya boleh jual. Okay, jual biasalah. Okay, so akan dikenakan brokerage fee. Okay, katakan dia dah match, kita pun nak jual. So bila kita nak jual, dia ada dua cara kita nak jual. Satu, kita boleh gunakan stop limit. Okay, dekat sini dia ada limit dan dia ada stop limit. Okay, kalau limit, jual biasa. Maksudnya kita boleh jual atas daripada harga kita beli. Contoh kita beli harga RM1. Kalau kita nak jual biasa, kita boleh gunakan limit. Maksudnya kita nak jual RM1.50. Kita masukkan limit lah. Tapi kalau kita nak jual, kita takut harga drop lebih bawah, kita kena gunakan function stop limit. Okay, function stop limit ni maksudnya kita nak berhati-hati. Let's say kita tak sempat nak monitor, kita takut harga drop lebih bawah daripada harga yang kita beli, kita boleh gunakan function stop limit. Okay, beza dia adalah kalau kita ambil limit, dia cuma ada satu kolom untuk jual dekat sini. Contoh kita nak jual pada harga 170. Kita dah beli pada harga 150 tadi ataupun 160, and then kita nak jual pada harga 170. Contoh lah kan, contoh. Dia cuma ada satu kolom. Okay, itu menunjukkan bahawa ini adalah jualan biasa. Kalau kita nak stop limit, kita tak boleh letak harga lebih rendah daripada harga beli. Contoh kita beli 160, kita kena letak dekat sini lebih rendah. Okay, lebih rendah maksudnya sama ada 140 ataupun 130, baru dia akan execute. Kalau nak letak dua-dua ni sama pun lagi bagus. Maksudnya dia akan detect kedua-duanya adalah harga yang sama untuk kita gunakan stop limit function. Okay, function dia adalah untuk kita auto cut loss lah. Kata let's say lah, kita tak nak rugi kalau sekiranya harga drop, kita nak elakkan daripada harga drop lebih jauh yang kita rugi lebih besar, kita dah cut loss siap-siap 1-2 bit di bawah daripada harga kita beli. Biasanya dalam kes kita tak sempat nak monitor lah. Contoh kita beli, lepas tu kita ada meeting dan sebagainya, kita boleh letakkan siap-siap stop loss punya function. Cumanya apa-apa yang stop loss punya function ni, dia tak akan masuk dalam queue dekat sini. Dia tak akan muncul dekat best sell punya queue ni, dia tak muncul. Dia tak detect dekat dalam queue tu, tak ada kat situ. Kalau kita jual biasa, kalau kita queue untuk jual biasa, kita ambil limit ni kan, dia akan muncul dekat sini. Contohnya kita letak 100 slot, katakan. So bila kita tekan send now, execute, dia akan muncul dekat sini tambah 100 slot. Tapi kalau stop limit, kita tekan 100 slot, kita masukkan dua harga sama dekat bawah ni, di bawah daripada harga beli. Katakan kita beli 1060, dia tak akan muncul dekat sini. So dia akan execute hanya apabila harga drop ke bawah. Okay, harga drop ke bawah daripada harga kita beli dan cecah harga yang kita dah letak dekat stop limit tu, baru dia akan execute.
Tujuan dia adalah untuk mengelakkan modal kita rugi lebih banyak sekiranya kita tak sempat nak monitor apabila harga turun lah macam tu. Stop limit boleh letak GTD, sama juga, sama dengan buy. So ada function dia tu kan, stop limit GTD. So kita boleh letak dua-dua macam tu lah. Tujuan dia adalah untuk menyelamatkan modal. Biasanya dalam in case kita tak sempat nak duduk kat depan monitor, kita boleh letak stop limit. Yang function terbaru M Plus punya apps, okay, M Plus punya apps pun dah ada dah dia punya stop limit function. Saya pun tak sempat lagi nak buat review untuk M Plus punya apps yang stop limit function tu, tapi nanti insyaAllah next time sesi yang akan datang nanti mungkin kita boleh discuss lah berkenaan dengan stop limit punya function. Okay. Itulah berkenaan dengan jual dan beli. Sebenarnya ini adalah function utama. Kenapa platform trading platform ni diberikan oleh broker kepada klien. Sebab kalau broker tak bagi trading platform, klien takkan setiap kali nak jual beli kena Corimizer. Kadang-kadang kita pun nak tekan sendiri kan. Macam dulu-dulu memang terpaksa Corimizer, okay? Tapi sekarang sebab dah online semua, trading platform tu dah diberi terus kepada kita as a client dan kita sendiri boleh tekan buy and sell, okay? Kita sendiri boleh tekan buy and sell. Lebih mudah lagi sebenarnya. Dan lebih canggih lagi, boleh tekan dekat phone je, okay? Boleh tekan dekat phone je, tak perlu nak tak perlu nak menghadap komputer 24 hours. Tapi kalau saya prefer untuk menghadap komputer lah, sebab dari segi information, apps dekat phone dengan desktop punya web browser, dekat desktop browser lagi detail lah dia punya information dia, okay? So tu je lah sebenarnya. Buy, sell, order status. Okay, order status ni sini pun kita boleh customize sebenarnya. Dia ada page 1, page 2 juga kat sini. So ini pun boleh customize. Kita boleh right click, insert column juga, sama dengan yang dekat sini. Boleh right click, insert column. Tapi orang jarang dah ubah kat sini kan, sebab tengok pun jarang-jarang je kat sini. Kita boleh insert column. Berapa apa-apalah kita nak branch ID klien ni, banyak lah, banyak benda boleh ubah. Okay. So itu je lah. Ada, let's say ada soalan ke? Yang trader Jepun tu kan dah bilion dah sebenarnya, dah bilion dah. Dia trade dalam masa 8 tahun. So even Dan Zenger kan, Dan Zenger, kalau siapa-siapa pernah baca tentang kisah Dan Zenger, salah seorang legendary traders juga. Dia mula trade umur 20-an, tapi dia jadi jutawan dalam masa 2 tahun pada umur dia 50-an. So berapa lama tu masa dia ambil tu untuk dia dapat kejayaannya sebegitu. So that's mean untuk betul-betul berjaya ni kena sabarlah, okay? Memang kita berusaha, tapi yang untuk betul-betul berjaya ni dia sebenarnya ada masa dia, okay? Ada masa dia. Kita cuma perlu yakin dan berusaha lah sebenarnya. Kalau beli harga 10 sen, apa beza sell guna limit kita letak 0.08 dengan stop limit kita letak? Kalau kita guna sell yang biasa ni kan, kalau kita beli harga 10 sen tapi kita nak sell pada harga 8 sen, immediately orang nak belilah, sebab orang dah queue nak beli dengan harga lebih rendah. So lagi cepatlah kita ter-execute immediately lah, macam kita sedekah lah pula dekat pasaran macam tu. Tapi kalau kita gunakan stop limit, dia tak muncul kat dalam ni. Dia akan tunggu sehinggalah apabila harga dah drop, cecah level tersebut, baru dia akan execute. Kalau tak, dia tak execute. Okay. And then satu lagi masalah dengan stop limit ni, kalau sekiranya buka je terus harga gap down, bawah daripada harga stop limit pun sistem tak dapat detect. Itu nak buat macam mana lah. Harap-harap tak berlaku dekat kita lah kan. Tapi boleh berlaku lah dia tak execute sebab gap down. Boleh juga. Boleh. Apa-apa yang kita dah set ni, dia akan masuk dalam order status ni. So kita right click je, boleh cancel order. Okay, kita boleh cancel order selagi mana dia tak execute. Selagi mana dia tak match, kita boleh cancelkan order. Then cancel order tu tak ada charge lagi. Dia akan charge hanya apabila dah match, sama ada buy ataupun sell.
boleh tak kita queue sell dan stop limit serentak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Macam ni. Ini saya kena cerita sikit. Katakan kita beli 100 lot. Okay, kita beli 100 lot. Kita pun queue, ini contoh kita buy lah kan. Kita buy 100 lot. Kita pun queue untuk stop limit. Katakan kita queue untuk stop limit. Kita queue ni 100 lot. Okay, 100 lot ni adalah yang kita beli tadi. Okay, so 100 lot tu dah berada pada queue dekat stop limit. So berapa banyak lagi lot yang ada dekat tangan kita? So lot yang ada dekat tangan kita dah kosong. So lot yang berbaki, lot yang buy tadi yang berbaki dah tinggal kosong. Okay, so macam mana kita nak queue dekat sell pula sebab lot tu dah queue kat sini. So dia macam barang fizikal. Contohnya kita beli 100 biji telur kan, 100 biji telur ayam. So kita dah park telur ayam tu kat dalam kita punya kereta. Tapi tiba-tiba kita nak simpan telur kita dalam peti ais, tapi telur tu dekat kereta. So macam mana cara dia tu? Kena ambil dulu lah ataupun kena pindahkan balik telur yang kat dalam kereta tu pergi masuk dalam peti ais. Dan macam tu lah, macam tu. Benda yang sama. Apa yang ada di tangan sahaja yang boleh dijual ataupun kita boleh letak stop limit. Okay, bila kita dah cancelkan stop limit, okay, katakan kita dah cancelkan stop limit, barulah lot yang di tangan kita ada 100 balik, barulah kita boleh masuk balik dalam sell biasa menggunakan limit. Macam itulah. Barulah dekat sini ada 100 lot balik. Macam tu. Itulah konsep dia. Okay. Ada soalan lagi price dengan stop limit kena sama. Sebaik-baiknya saya saja samalah, sistem senang nak detect. Kalau kata kita dah untung, kita stop limit atas tak boleh. Stop limit dia mesti di bawah daripada harga beli. Sebab kalau di bawah daripada harga beli baru dia boleh detect sebagai stop limit. Kalau kita nak letak atas, kita boleh jual biasalah, boleh jual dengan menggunakan limit punya price. Ada soalan dalam ni. Kalau kita nak swing macam mana nak buy sebab order expired pula, BTST pun macam mana? Kalau nak swing, kita boleh gunakan good till date. Good till date tu yang GTD itulah. Contoh kita nak sell kan, dia ada dekat sini good till date ni, tapi masalahnya good till date ni dia hanya 30 hari trading sahaja. Kalau dah lebih 30 hari dia akan expired. So kena queue balik lah, kena queue balik. Okay, dia cuma 30 hari. Okey lah kot, sebab saya ingat dah sampai jam 11 dah. Saya pun dah tak tahu nak share apa dah. Mungkin insyaAllah lah kalau ada sesi yang akan datang, mungkin saya akan share sikit lah berkenaan dengan macam mana, apakah perbezaan sekiranya kita buka M Plus menggunakan sekarang ni. Kalau tuan-tuan perasan kan, ni saya ni sekarang saya gunakan Internet Explorer kan. Sekarang saya menggunakan Internet Explorer. Saya buka akaun M Plus menggunakan Internet Explorer. Kalau kita buka akaun M Plus menggunakan Chrome, okay, Chrome dia ada beza dari segi setting dia. Nanti kita tengok, nanti kita discuss apakah perbezaan yang ada antara Internet Explorer dengan Chrome. Kalau kita beli pada harga 10 sen, kita tak boleh letak stop limit harga 30 sen sebab harga stop limit mesti di bawah harga beli. So kita cuma boleh letak sell biasa je lah, sell limit biasa. Macam tu je lah. Tak boleh letak bawah daripada harga, tak boleh letak atas daripada harga kita beli. Kalau beli 10 sen, paling rendah kita boleh letak stop limit, sebenarnya boleh je letak rendah-rendah, tapi kita tak boleh letak ke atas. Beli 10 sen kita boleh letak 9 sen ataupun 8 sen, tapi kita tak boleh letak 11 sen, tak boleh. 11 sen tak boleh. Okey. Okeylah. Mungkin kalau ada apa-apa soalan selepas ini, mungkin boleh terus direct tanya dekat dalam saya punya group Telegram. Saya share lah saya punya link group Telegram ni. Group ni public sebenarnya. Kalau sekiranya tuan-puan nak masuk, nak jemput rakan-rakan ke family ke untuk join group ni, tak ada masalah. Saya akan jawab mana-mana soalan yang saya rasa relevan lah kan. Soalan-soalan yang rasa relevan saya akan jawab lah. Soalan-soalan yang provokatif saya akan delete. Okey. Itu je lah. Okey.
So semoga perkongsian pada kali ini bermanfaat dan membantu kita semua untuk sama-sama berjaya trading dan sebagainya. So kalau kita dapat masterkan penggunaan tools dengan lebih baik, insya-Allah kita akan selangkah ke hadapan berbanding dengan orang lain. Itulah saya punya prinsip lah, okey. Kena masterkan kita punya tools apa yang kita nak gunakan. So kalau ada salah silap saya minta maaf. So kita mungkin kita tangguhkan dululah sesi pada kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi daripada minggu depan. InsyaAllah hari Rabu malam macam biasa dalam jam 9.30 ke 9.40 macam itulah. Okay. Kalau tak ada apa-apa masalah kita akan on time lah. Okay. So lagi sekali terima kasih dan tahniah kepada tuan puan kerana sudi stay sampai dah nak dekat jam 11 dah ni. Okay. So segala salah silap saya minta maaf, kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.